Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sidang penonton yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyambung pengajian kitab 66 hadis Fadilat Ramadan. Hari ini kita masuk pada muka surat 42, hadis 25. Terus sahaja, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bicarakan tentang puasa termasuk amalan yang terbaik di sisi Allah. Banyak amalan yang terbaik, tetapi salah satu di antaranya adalah puasa Ramadan ataupun puasa secara umum, dan penyebab dimasukkan ke dalam syurga. Daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, sudah kita bicarakan sunat kata ulama. Ketika mendengar nama Allah, sunat kita sebut Azza wa Jalla, atau Subhanahu wa ta'ala, atau Jalla wa Ula, atau Tabaraka wa ta'ala. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih sunat untuk kita bersolawat. Mungkinkah dengan sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam atau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, terpulang kepada masing-masing. Itu salawat juga? Naam, salawat. Walaupun sallallahu alaihi wasallam Muhammad, naam. Kenapa? Ini namanya jumlah du'aiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan. Walaupun kalau kita terjemahkan sallallahu, Allah telah bersalawat, maksud Allah telah merahmati, alaihi, ke atasnya, ke atas Nabi, wasallama, dan memberi keselamatan padanya. Kalau diterjemah satu-satu, terjemahnya akan jadi Allah telah merahmati Nabi dan memberi keselamatan ke atas Nabi. Kata ulama dalam ilmu ma'ani, ini namanya jumlah du'aiyah, ayat doa. Khabariyah lafzan, dari segi lafaz satu-satu maknanya tadi kita sebutkan. Tetapi insya'iyah makna, dari segi maknanya insya itu berbentuk doa. Jadi walaupun terjemahan satu perkataan sepatah terjemahannya adalah Allah telah merahmatinya, iaitu Nabi, dan memberi keselamatan padanya, kepada Nabi. Tetapi kerana ini jumlah du'aiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan, dia akan bertukar menjadi semoga Allah merahmatinya dan memberi keselamatan padanya. Bila disebut semoga, itu kan doa. Sebab itu pahala bagi orang yang berdoa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dengan kita sirah doa betul-betul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah, maksud ya Allah rahmatilah. Itu kan nampak sirah ini, bentuk sebutannya betul-betul doa betul-betul. Kalau tadi itu dia jumlah sahaja,
Ayatnya itu ayat macam biasa, tetapi maknanya makna doa. Gitu ya hadirin. Ketika mendengar nama orang salih, kalau masa hidup, sunat kita sebut hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Sama juga tadi, walaupun terjemah satu-satu hafizahullah, Allah telah menjaganya, tapi kerana ini jumlah du'aiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan, maka maknanya menjadi semoga Allah menjaganya. Itu kalau seseorang ulama itu masih hidup. Kalau dia sudah meninggal dunia, sunat juga kita sebut rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, iaitu merahmati rohnya. Umpamanya kita baca nama Imam Syafi'i disebut rahimahullah, nah itu maksudnya doa untuk Imam Syafi'i. Para sahabat lebih lagi, yang kita sebut sebagai taradhi. Apa dia taradhi? Kita sebut radhiyallahu anhu. Jumlah du'aiyah khabariyah lafzan, dari segi terjemah satu-satu, radhiyallahu anhu, Allah telah meredainya. Tetapi kerana ini jumlah ayat doa, dia akan bermaksud semoga Allah meredainya. Nah, jadi ini satu doa daripada kita. Sebab itu hadirin, sunat kita menyebut yang kita sebutkan tadi, kalau disebut nama Allah, nama Nabi, nama sahabat dan nama orang-orang salih, daripada tabi'in sampai kepada orang-orang salih yang lain. Kalau nama mereka disebut, tokoh-tokoh dalam Islam umpamanya yang ramai itu, sunat menyebut rahimahullah. Tetapi ini bezanya, ketika nama Allah disebut, seseorang tidak pun mengucap subhanahu wa ta'ala. Ketika nama sahabat disebut, seorang tidak pun menyebut radhiyallahu anhu, taradhi. Ketika nama tabi'in atau nama orang salih disebut, orang itu tidak pun menyebut rahimahullah kalau sudah meninggal dunia, hafizahullah ketika masih hidup. Tidak ada celaan. Istimewanya ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu tidak menyahut, tidak bersalawat, akan ada celaan daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nak menunjukkan mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bukan nak bandingkan dengan Allah, tidak. Untuk Allah itu sudah ma'ruf. Kita sudah sebut nama Allah tu banyak, dengan nama Allah, ataupun nama huwallah, ataupun Allahu akbar, ataupun subhanallah, ataupun di tengah-tengah la ilaha illallah. Baca Quran lagi kan banyak nama Allah. Nah, jadi kalau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu special, jangan tidak menyebut. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man idza dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak mahu bersalawat ke atasku. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia iaitu Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, apakah amalan yang utama, yang afdal? Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bis-shaum, hendaklah kamu berpuasa, fa innahu la aidla lahu, kerana sesungguhnya tidak ada amalan yang sebanding dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Baik, kenapa Nabi mengatakan amalan puasa tidak ada sebanding dengannya? Kerana rahsia-rahsia yang banyak pada puasa itu. Antaranya, satu, berpuasa adalah amalan yang sangat efektif untuk menjadikan seseorang itu ikhlas. Kenapa? Orang, kalau dia solat, orang tahu dia solat. Kalau dia zakat, orang tahu dia berzakat. Kalau dia pergi haji, orang tahu dia pergi haji dengan pakaiannya, dengan penerbangannya dan sebagainya. Tapi orang tidak tahu orang itu puasa ataupun tidak. Nah, kalau dalam bulan Ramadan
kita akan anggap semua orang Islam tu berpuasa. Tapi siapa tahu, mohon maaf ya, muslimat yang tak boleh berpuasa kerana mani asyara'i, penghalang daripada syarak, sebab-sebab syarak. Contoh, dia haid, dia nak puasa, sihat tubuh badan, Masya Allah, tidak sakit, Masya Allah, tapi apakan daya dia haid, maka hukum mengatakan tidak boleh perempuan yang haid berpuasa. Bermakna kita tak tahu, perwatakan sama, muka sama, perawakan muka sama, tapi dia tak puasa. Samalah juga orang yang berpuasa, kita tidak tahu. Yang contoh tadi tu, muslimat tadi tu, dia tak berpuasa, kita anggap dia macam puasa. Tapi ada orang yang tak berpuasa pun kita anggap dia macam puasa. Itu menunjukkan ibadah puasa itu ibadah sirriyah, yang tahu hanya orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu minum, umpamanya dia seorang dalam bilik, hilang haus dan dahaganya, dia keluar nanti, dia akan dia akan seperti orang yang tak puasa, siapa tahu. Tapi walaupun dia tahu orang tidak tahu, dia tak akan berani minum walaupun satu teguk air. Kenapa? Itu membatalkan puasa. Dia mengajar, puasa mengajar untuk ikhlas, sebab dia tahu Allah tahu. Yang kedua, untuk mendisiplinkan diri. Kenapa? Sebab minum walaupun seteguk itu membatalkan puasa. Tak berani dia batalkan puasa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan antara kelebihan puasa itu untuk menjadikan rohani kita itu tarakki, naik. Kenapa? Sebab yang tidak makan dan tidak minum siapa? Malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum. Sebab itu rohnya itu menjadi suci. Sebab makanan-makanan walaupun ia halal, kalau terlalu banyak, itu akan menjadikan orang itu menjadi malas, menjadi lemah, menjadi tidak cerdik. Ini banyak disebut di dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Alhamdulillah, kita sudah syarahkan kitab ini dengan nama Qalbun Salim. Boleh dilihat syarah tentang akibat-akibat buruk orang yang banyak makan. Maksudnya makanan itu halal, tapi kerana banyak makan dipanggil syarhu ta'am. Syarhu at-ta'am, banyak makan, mudaratnya banyak sekali walaupun makanan itu halal. Belum lagi kalau makanan itu ada campur dengan syubhat. Belum lagi kalau ada haram. Ayu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi. Hadis yang lain, ayu lahmin nabata min as-suhti fannaru awla bihi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada sumber makanan, dan makanan itu daripada sumber yang haram, maka neraka lebih baik untuknya, na'udzubillah min dzalik. Sebab itu orang yang banyak berpuasa, yang ini akan terhindar daripada dirinya, akan dijauhi daripada dirinya. Dan itulah sifat malaikat. Sebab malaikat tidak makan, tidak minum. Lebih lagi, kata Imam Al-Ghazali ketika membicarakan rahsia berpuasa itu, ialah Allah As-Samad. Allah As-Samad, tempat kita mengadu dan meminta. Allah tidak makan, tidak minum. Ternyata Allah yang maha mulia, para malaikat makhluk yang sangat mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia, banyak berpuasa. Sebab puasa tadi itu amalan yang sangat tinggi nilainya. Antaranya yang disebutkan tadi, yang tidak ada amalan lain yang sebanding sama dengan ibadah puasa dari segi rahsia dan dari segi manfaatnya. Sebab itu Nabi sebut, fa innahu la aidla lahu, sesungguhnya tidak ada amalan yang sebanding dengan puasa tadi, kerana hikmahnya dari segi zahir dan dari segi batin.
dari segi jasmani dan dari segi rohani. Ada beberapa riwayat yang lain yang juga daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, muka surat 43, daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bih, tunjukkanlah kepadaku suatu perkara yang Allah akan berikan manfaat kepadaku dengan amalan tadi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallam, baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Baginda menjawab, hendaklah kamu berpuasa kerana sesungguhnya tidak ada amalan yang sepertinya. Tadi fa innahu la idla lahu, ini Nabi sebut fa innahu la mithla lahu. Adal, bandingan, mithl, sama. Jadi lebih kurang sama saja, maksudnya tidak ada amalan yang sama yang seperti dengan solat dari segi manfaatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, Imam At-Tabarani, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibn Abi Shaybah, Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Abdul Razzaq dan Imam Al-Harith ibn Abu Usamah. Daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqult, lalu aku berkata, murni bi amrin akhudhu anka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang aku mengambilnya daripada Tuhan. Maksudnya amalan ini special, diambil terus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, alaika bis-siyam fa innahu la mithla lahu, hendaklah kamu berpuasa kerana sesungguhnya tidak ada amalan yang sepertinya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim. Sama saja kupasannya, cuma kita nak sebut hadis ini banyak jalan dia. Daripada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, famurni bi'amalin udkhilu bihil jannah, tunjukkan ataupun perintahkan kepadaku suatu amalan yang dengannya aku dimasukkan ke dalam syurga. Ini sahabat, Masya Allah, minta sesuatu, bukan kekayaan, bukan kemewahan, sebab mereka tahu walal akhiratu khairul laka minal ula, bahawa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Dunia zindagi hai bahut mukhtasar, lakin akhirat zindagi hai hamisha. Dunia adalah tempat tumpangan buat sementara, dan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Sebab itu sahabat tidak minta keduniaan, yang diminta apa? Akhirat, dan diminta syurga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu, hendaklah kamu berpuasa kerana sesungguhnya tidak ada amalan yang sepertinya. Riwayat Imam Ibn Hibban. Mari kita lihat, hadirin sedang penonton yang budiman, pada muka surat 44, hadis yang ke-26, daripada Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Ini lebih lengkap lagi permintaan daripada Sayyidina Muadz bin Jabal. Wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku suatu amalan yang boleh, satu, memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Sebab ada orang yang masuk syurga
setelah masuk neraka dahulu. Nauzubillah min dzalik. Ada orang yang terus masuk syurga tidak merasai neraka. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang dihisab kemudian baru masuk ke dalam syurga. Dia tak masuk neraka. Maka kita mohon kepada Allah, satu, supaya hisaban yasira, terus masuk ke dalam syurga. Dihisab juga dengan hisab yang mudah, kemudian masuk ke dalam syurga dengan rahmatnya Allah. Tapi terlebih daripada itu, kita mohon kepada Allah masuk syurga bi ghairi hisab, tanpa hisab, iaitu tanpa dihisabkan amalan itu. Itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit perbandingan sebelum kita sambungkan perbahasan hadis ini. Hadirin, doa yang diajar oleh guru kami Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan. Ya Fattahu ya Wahhab, adkhilna al-jannata bighairi hisab. Ya Fattahu ya Wahhab, adkhilna al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, ya Fattah, yang maha membuka akan jalan kebaikan, akan jalan rezeki, akan jalan ilham. Ya Wahhab, wahai Allah yang memberi, yang mengurniakan rezeki, yang mengurniakan ilmu, yang mengurniakan pemberian ataya. Adkhilnal jannata, masukkanlah kami bighairi hisab, tanpa hisab. Itu doa yang diajar oleh guru kami Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kenapa demikian hadirin? Sebab sudah kita sebutkan tadi, ada orang yang masuk neraka dulu baru masuk syurga. Ada orang yang dihisab dengan hisab yang mudah baru masuk syurga, tak masuk neraka. Ada orang yang tak ada hisab terus masuk syurga. Kita minta yang itu. Perbandingan untuk boleh senang kita ingat, seperti kita masuk tol. Nak masuk tol, kalau dulu ada 3 cara. Satu, yang paling laju sebelah kanan, the far right, iaitu dengan pakai smart tag. Yang di pertengahan pakai touch and go, dan yang paling tepi itu manually, pakai manual yang dulu. Nah, kebanyakan sekarang sudah tidak ada. Itu gambaran sahaja supaya kita senang. Baik, orang yang paling kiri itu kan lambat. Manual, maklum saja, duit dihulurkan, kemudian dikembalikan baki kalau ada lagi baki. Tapi kalau duit besar pula tu, RM50, bayarnya cuma RM1, nak tunggu masa lagi nak tukar dan sebagainya. Kan ambil masa tu, lambat pula kerjanya. Satu. Yang kedua, a little bit faster, iaitu touch and go. Tapi tidak semudah itu, mesti ada cut dia. Mesti ada cut, dan cut itu mesti ada amount dia. Dan mesti tahu cara pakai. Macam mana? Ambil cut dan touch, barulah go. Sebab tu disebut touch and go. Jangan jadi kawan saya touch tak go. Mohon maaf. Hadirin, mesti ada persiapan, mesti ada amal. Apa dia? Mesti ada cut dan mesti ada amount dan mesti tahu cara pakai. Begitu juga dalam kehidupan dunia ini, mesti tahu untuk bagaimana sebagai seorang hamba itu menjalani kehidupan sebagai abdun, hamba kepada Allah dengan jalan ibadatun. Nah, paling kurang yang wajib-wajib, tapi yang paling special adalah yang paling kanan. Kenapa? Paling laju. Kenapa? Angkat sahaja, terus jalan, tak payah tunggu. Sebab itu laju sangat. Tapi nak laju sebegitu, ada prasyaratnya. Satu, mesti ada benda tu, rumah dia tu. Dan dia bukan murah. Saya tak ingat sekarang berapa harganya. Kalau dulu zaman saya beli mula-mula dulu 100 lebih, mahal juga ya.
hampir 200 lebih kurang. Tapi tak cukup, mesti ada kata cenggo tadi tu, dan mesti ada amount, 3 dah. Cukup tak? Mesti ada battery, dan baterinya jangan low. Dia kena high, jangan low. Sudah? Belum cukup, mesti tahu cara pakai. Jangan diletak dalam desk dia tu, jangan. Hendaklah tahu cara pakai. Macam mana? Mesti diangkat benda itu, dan kena sensor dia tu. Cukup tak cukup lagi. Bila diangkat, jangan terbalik. Jangan terbalik. Angkat mesti betul. Barulah dia pun berjalan. Masya Allah. Tengok, nak masuk ke tol dengan jalan yang cepat, perlu ada benda-benda ni tadi. Sama. Nak masuk syurga bighairi hisab, tidak semudah itu. Jadi tamthilannya, smart tag itu adalah masuk syurga tanpa hisab. Contoh saja, tak ada dalam kitab ni. Hadirin, ni sekadar untuk perbandingan mudah untuk kita boleh faham dengan elok. Yang kedua ni, itu hisaban yasira. Yang ketiga ni, ini ya Allah, akhir nanti akan keluar tol juga kan? Ya, tapi ini hisaban syadidu. Ini hisab yang betul-betul rumit. Begitu. Tapi finally, kerana orang Islam itu, orang beriman itu ada iman, finally dia akan masuk juga ke dalam syurga. Tapi how many years nak kena tunggu? Kerana itu hadirin, itulah tamthilan supaya kita dapat gambaran. Orang yang berjalan dan mengambil jalur yang paling kanan itu paling laju tu, tapi hendaklah persiapkan dengan semateknya, dengan cutnya, dengan amount yang cukup, dengan baterinya yang high, tinggi, kemudian hendaklah cara pakainya itu betul, diangkat tapi jangan terbalik. Tidak ada yang melindunginya, barulah berjalan dengan elok. Itulah tamthilan kita semua nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk syurga tanpa hisab, tapi dengan jalan yang betul. Kembali kepada hadis. Sebab itu Sayyidina Muadz bin Jabal minta kepada Nabi, tunjukkan suatu amalan yang boleh menyebabkan beliau masuk syurga. Yang kedua, terhindar daripada neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda menjawab, laqad sa'alta an 'azimin, sesungguhnya kamu telah bertanya sesuatu yang besar. Naam, masuk syurga lepas daripada neraka, kan itu sesuatu yang besar. Naam. Laqad sa'alta an 'azimin, kamu telah bertanya. Terjemahan yang paling baik, kamu telah meminta. Itu terjemahan yang paling baik. Wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu alaihi, kamu telah meminta sesuatu yang besar dan ia mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Apa perkara itu? Satu, kata Nabi, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Perkara yang kamu minta besar tadi dan mudah, kalau Allah mudahkan pada seseorang, satu, kamu beribadah kepada Allah, kamu tidak menyengutukannya dengan sesuatu. Satu. Dua, wa tuqimus salah, kamu mendirikan solat. Tiga, wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Empat, wa tasumu Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu menunaikan haji di Baitullah. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, mahukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Sebab melalui pintu tadi bolehlah kita berbuat amal dengan baik. Lalu Nabi terus mengatakan, as-sawmu junnah, puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah menghapuskan, memadamkan kesalahan seperti mana air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan solat seseorang di tengah malam, itu pintu yang membuka kebaikan, iaitu qiyamul lail. Thumma tala, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat,
tatajafa junubuhum 'anil madaji', sampai akhir dalam surah As-Sajdah selalu kita baca pada subuh pada hari Jumaat. Sehinggalah ya'lamun. Apa artinya? Lambung mereka jauh daripada tempat tidur kerana mereka berqiyamul lail, sehingga sampai pada ayat yang artinya mereka kerjakan. Surah As-Sajdah. Hadis ini riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadirin, kita berhenti dalam 5 minit. Kita akan kembali pada hadis ini dan kita akan kupas satu-satu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat hadis yang ke-26 tadi tu. Sayyidina Muadz bin Jabal minta pada Nabi amalan yang memasukkan ke syurga, menjauhkan daripada neraka. Sehingga Nabi katakan, wahai Muadz, kamu minta sesuatu yang sangat besar, tapi Allah akan mudahkan bagi siapa yang Allah mudahkan. Apa benda tu? Supaya kita juga dapat ikut dan dapat praktikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitulah rahmatnya para sahabat, sehingga asbab mereka kita tahu apa perkara-perkara yang memasukkan kita ke dalam syurga dan menjauhkan daripada api neraka. Satu, kata Nabi SAW, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah dan tidak syirik padanya. Di sinilah kata ulama, ilmu yang paling mulia alal itlaq adalah ilmu akidah, iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jangan katakan orang yang tidak beriman, jangan katakan orang yang kafir. Orang yang Islam sendiri kalau mengenal Allah dengan cara salah, mereka dianggap sesat. Dalam bahasa hadis dianggap bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga Nabi sebutkan, iftaraqatil yahud ala 71 firqatan. Orang Yahudi berpecah kepada
71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Orang Nasrani berpecah kepada 73 golongan. Yang kita takut, Nabi sebut, wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku nanti, kata Nabi, akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Bezanya, kalau orang kafir masuk neraka kekal, tapi kalau orang Islam masuk neraka tidak kekal, akan masuk syurga akhirnya. Itu yang kita takut. Walaupun dia orang Islam masuk neraka, kenapa? Itu yang kita takut. Illa wahidah, kecuali satu golongan sahaja. Daripada 73 golongan, satu je selamat, kata Nabi. Yang lain masuk neraka. Walaupun kalau mereka ada i'tiqad kepada Allah, nanti akhirnya masuk ke dalam syurga juga akhirnya. Lalu takut para sahabat, lalu bertanya, wa man hum ya Rasulullah? Siapa yang selamat tadi ya Rasulullah? Hadis yang lain, wa mal firqatun najiyah ya Rasulullah? Apakah dia al-firqah, kumpulan yang selamat ya Rasulullah? Nabi menjawab dalam beberapa jawapan. Pertama, Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu adalah orang yang ikut jalan saya dan ikut jalan para sahabatku. Nah, hadis yang lain menyebut al-jamaah, orang yang ramai. Siapa? Yang ramai, kerana yang ramai itu mengikut kebenaran. Kebenaran itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebab itulah ketika ulama membahaskan siapa kumpulan yang selamat ini, oleh kerana Nabi sebut perkataan al-jamaah, dan ada satu riwayat lagi yang menyebut ahlus sunnah wal jamaah, tapi riwayat yang masyhur dua ini, ma ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabatku di jalan itu, satu. Riwayat yang kedua al-jamaah, riwayat yang ketiga ahlus sunnah wal jamaah, tapi ini tidak kuat. Lalu kata ulama, siapa golongan yang selamat itu? Disebut oleh Al-Imam Al-Syekh Murtada Az-Zabidi di dalam kitab beliau Ittihaf Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin. Kitab ini mensyarahkan kitab Ihya yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, disyarahkan oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Murtada Az-Zabidi yang kita sebutkan ini. Di dalam kitab syarahnya tadi, iaitu kitab Ittihaf ataupun Ittihaf As-Sadatil Muttaqin tadi, disebut ulama, Al-Syekh Murtada Az-Zabidi menukilkan apa yang disebutkan oleh para alim ulama, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wa al-Maturidiyah. Apabila disebut golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat tadi itu, satu-satunya yang selamat, maka kata ulama disebut kumpulan ini adalah kumpulan al-Asy'ariyah yang mengikut ajaran Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan mengikut ajaran Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang dipanggil dengan Maturidiyah. Kedua-dua imam ini imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau meninggal pada tahun 324 Hijriah, kurun yang keempat, dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi meninggal pada kurun yang keempat juga, iaitu pada tahun 333 Hijriah. Ketika timbul fahaman-fahaman Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mujassimah, maka kedua orang imam inilah yang menyusun kembali akidah yang benar. Bukan bawa akidah baru, tidak. Akidah yang benar daripada Quran, daripada hadis, maka disusun dengan elok, maka menjadilah satu silibus yang sampai sekarang dipelajari, iaitu mengenal Allah Azza wa Jalla dengan manhaj sifat
20 ataupun sifat 13. Bukan sifat Allah cuma 20, tidak. Ini sifat yang core yang nanti akan datang di bawahnya itu. Itulah dia yang disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kerana itu hadirin, berpeganglah betul-betul kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang antara intipatinya mengenal Allah, yang manhaj sifat 20 ini yang paling tahqiq, paling jelas membezakan Allah dengan makhluk. Supaya kita tahu beza Allah dengan makhluk itu, jangan disamakan. Sudah pasti perbicaraan ini panjang hadirin, sebab memang khusus membicarakan sifat 20 ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarilah baik-baik, benar-benar, bersungguh-sungguh, bawa sampai meninggal dunia. Tapi belajar tidak cukup dengan internet, tidak cukup dengan YouTube, tidak cukup dengan video sebegini. Hendaklah mengaji bertalaqi dengan guru kulit ke kulit. Alhamdulillah, ramai ulama-ulama tauhid yang alim sifat 20 ini dalam negara kita ini. Antaranya guru kami Al-Fadil Tuan Guru Baba Syekh Ahmad Ridawuddin Penanti di Penang. Orangnya muda tapi ilmunya Masya Allah hadirin. Ilmu tauhid sifat 20-nya luar biasa Masya Allah. Antaranya guru kita Al-Fadil Ustaz Helmi Asy-Syafi'i di Kedah. Beliau anak murid kepada tuan guru kita, iaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Tuan Guru Haji Saleh Ibn Musa Al-Qaddahi di Sik Kedah, dan ramai lagi. Dan juga baba-baba yang datang daripada Fatani yang terkenal datang ke negeri kita ini, alhamdulillah. Baba Ismail Sepanjang yang terkenal dengan Baba Sepanjang, juga guru kita, sama-sama guru kita juga tu. Sama juga dengan Baba Li Ske ataupun Baba Ghazali Skam, alim Masya Allah. Begitulah beberapa nama yang saya sebut kerana mereka guru-guru saya, tanpa saya mengurangi nama-nama yang tidak saya sebut. Ramai lagi Masya Allah. Tabarakallah. Pelajari sifat 20 ini dengan benar, dengan tahqiq, sebab ini akidah yang benar untuk kita dapat menyembah Allah Azza wa Jalla, tidak syirik kepada Allah. Sebab kalau tidak dengan tauhid yang benar, takut-takut nanti berbicara sesuatu tentang Allah tanpa kita sedar itu punyanya makhluk. Dahulu pernah saya sebut, jangan pernah ada di antara kita yang mengajar Allah di langit, Allah di arash. Nah, Allah ada tangan tapi tangan Allah tak seperti tangan manusia. Allah melihat dengan mata tapi mata Allah tidak seperti manusia. Allah mendengar dengan telinga tapi telinga Allah tidak seperti telinga manusia. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita sebutkan tadi. Akidah ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali mengaji akidah yang benar. Inilah dia kata Nabi SAW, jangan syirik pada Allah. Sembah Allah, beribadah pada Allah, jangan syirik kepadanya. Macam mana nak tahu Allah? Macam mana nak tahu yang boleh menjadi syirik pada Allah? Dengan satu ilmu. Ilmunya ilmu akidah, ataupun ilmu usuluddin, ataupun ilmu tauhid. Tapi manhajnya manhaj sifat 20. Mudah-mudahan Allah merahmati Al-Imam Abul Hasan Al-Ansyari rahimahullah, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah, dan imam-imam tauhid Al-Asyairah dan Al-Maturidiyah dengan ganjaran yang sempurna kerana method silibus yang mereka susun dengan baik sampai sekarang dipelajari, yang umurnya sudah 1117 tahun. Kerana Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meninggal pada tahun 324 Hijriah. Sekarang kita di tahun 1441 Hijriah, maka umur silibus ini adalah 1117 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, wa tuqimus salah, mendirikan salat. Kenapa tidak ditulis, Nabi tidak katakan wa taf'alus salah, kerjakan salat.
Kenapa tidak dikatakan menunaikan salat, wa tuaddis salah, tapi wa tuqimus salah? Sebahagian ulama mengatakan rahsianya iqamah. Iqamah bermaksud mendirikan dengan benar, dengan tahu hukum hakam, rukun-rukunnya, syarat sahnya, sunat-sunatnya, tahu perkara yang membatalkan solat. Yang kedua, dibawa hakikat solat itu bukan hanya dalam solat tetapi di luar solat. Sebab itu disebut di sini iqamas solat. Semua dalam Al-Quran ataupun hadis ketika menyebut tentang solat, Allah akan menggunakan iqamah ataupun aqama ataupun iqamatan. Aqama yuqimu, iqamatan, mendirikan. Kenapa? Sebab mendirikan dengan benar, iaitu tahu hukum hakamnya. Sebab itu mendirikan solat itu bukan sekadar sembahyang begitu sahaja, kena tahu hukum hakamnya. Kalau tidak, takut-takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitabnya Az-Zubat, alhamdulillah guru kita Al-Fadil Ustaz Lutfi Muharram membahaskan dengan bagus sekali kitab Az-Zubat ini di Radio Aikim. Sama-sama kita manfaatkan ilmu beliau, insya-Allah. Beliau anak murid kepada guru kita juga, Ar-Rahil Al-Faqih Al-Fadil Ustaz Sayyid Fadli Yamani rahimahullahu ta'ala wa rahmatan wasi'ah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati guru kita juga, Al-Fadil Al-Faqih Ustaz Lutfi Muharram, di atas penerangan beliau, dan kita bermanfaat dengan ilmu fiqh beliau. Allahumma amin. Seterusnya yang ketiga, yang membolehkan seseorang masuk dalam syurga, dijauhkan daripada neraka, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Kita kan sekarang dalam rangka untuk menunaikan zakat fitrah. Kan sekarang yang paling afdal zakat fitrah itu dikeluarkan di akhir Ramadan, habis Ramadan, di paginya itu paling afdal, sebelum imam mendirikan solat hari raya. Itu paling afdal. Tapi nature-nya normally, biasanya imam akan sibuk waktu itu. Nanti kan nak jadi imam dan sebagainya kan, jadi eloklah kita bayar sekarang ini. Nah, kalau kita tak nak bayar sekarang pun tak apa, nanti malam-malam di akhir Ramadan tambah kita sekarang konvik ini nah. Baik, macam mana cara membayarnya? Contohnya seseorang itu bekerja di KL, kemudian di hari raya dia balik ke Kedah. Nak bayar di KL ke bayar di Kedah? Nah, jawabnya ialah tang mana dia berada malam tu. Esok nak raya tu, kalau dia kata bayar malam tu, tang mana dia berada. Kalau ada di Kubuk Panjang, dia bayar di Kubuk Panjang. Kalau ada di Kok Diang, bayar di Kok Diang. Pasal malam tu dia berada di situ. Baik. Dan zakat itu membersihkan harta, menyebabkan lebih barakah lagi. Kita bicarakan tadi zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat binatang, zakat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan maksud saya, zakat emas dan lain-lain, itu dipelajari untuk kita menjadi Muslim yang baik tadi, supaya kita masuk syurga dan dilepaskan daripada api neraka. Wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita sedang menjalani ibadah ini. Wa tahujjul bait, dan kamu menunaikan haji. Naam. Hadirin, kalau kita tengok ada beberapa perkara yang Nabi sebut. Menyembah Allah jangan syirik, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji. Nah, 5 kan? Nah, ini adalah rukun, alhamdulillah, rukun iman. Nah, rukun Islam. Nah, rukun Islam semua ini. Baik. Apakah kalau kita buat maksiat, sebab dalam hadis tak sebut pun 5, tak sebut pun masuk, macam contohnya mencuri, menipu orang, tidak jujur, bersumpah palsu, syahadatuz zur yang kita bacakan, tak masuk pun dalam ni.
apakah kalau dibuat ini akan masuk syurga juga? Jawabnya tidak. Tapi kenapa 5? Ni subhanallah, kata ulama, banyak lagi amalan-amalan yang memasukkan seseorang ke dalam syurga dan menjauhkan daripada neraka. Banyak lagi, tapi yang core-nya 5 ini. Core-nya yang 5 ini. Dan yang 5 ini diawali dengan tauhid kepada Allah. Sebab orang itu kalau dia bertauhid kepada Allah, dia tahu siapa Tuhannya, maka dia tahu apa tanggungjawabnya. Sebab itu dia solat, sebab itu dia mengeluarkan zakat, sebab itu dia berpuasa, sebab itu dia mengerjakan haji. Begitu. Mesti didasari dahulu dengan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak kenal, macam mana kita nak taat? Begitu, Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga tidak disebut mencuri, tidak sebut berzina. Tetapi kalau orang yang betul-betul dia kenal Allah, dia tak akan mencuri, dia tak akan berzina. Itu kesannya tadi. Sama juga orang yang salat, kalau betul-betul dia tahu hakikat salat, zahir dan batin, rukun qawli, rukun fi'li dan rukun qalbi, tak cukup. Mesti bawa hakikat batin salat itu. Apa tujuan salat itu? Dibawa kebaikan solat itu. Sehingga di luar solat. Sebab itu disebut aqama itu, sebahagian ulama mengatakan berasal dari perkataan aqama, istaqama yastaqimu, iaitu istiqamah. Istiqamah seperti mana di dalam solat dia bermuamalah dengan Allah. Di luar pun begitu juga. Dia tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Sehingga dia selalu menjadi manusia yang baik, selalu buat yang baik, selalu melihat yang baik, mendengar yang baik, berbicara yang baik. Sehingga inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan fahsyak dan munkar. Begitulah hadirin, tafsirannya panjang, kita sambung sahaja. Lalu Nabi mengatakan, maukah kamu aku sebut jalan kebaikan? Ini seumpama rumah ya, ataupun seumpama tempat. Ini tempat kebaikan, jalan nak pergi kat situ ni. Ini dalam rumah ini ada kebaikan, pintu nak masuk kata. Sekarang Nabi sebut apa pintu, apa jalannya itu. Nabi mengatakan apa? Ialah puasa adalah perisai. Seolah-olah Nabi mengatakan pintu-pintu kebaikan adalah puasa. Gitu. Jadi ayat ni bukan tergantung. Mahukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Sepatutnya akan Nabi katakan selepas itu, pintu-pintu kebaikan iaitu ialah puasa, kerana puasa itu adalah perisai. Sepatutnya tidak. Nabi terus sahaja puasa. Segera kita faham, kaitannya dengan yang sebelum yang Nabi sebutkan tadi itu apa? Pintu-pintu kebaikan, ternyata puasa. Tambah lagi, puasa adalah perisai. Apa dia perisai? Syil? Perisai daripada berbuat maksiat dan dosa. Kita sendiri kan mengalami, merasai sekarang kan. Kalau dulunya susah sikit nak solat subuh, sekarang alhamdulillah berjamaah lagi tu. Kalau sebelum puasa Ramadan ni payah sikit nak baca Al-Quran, sekarang mudah sekali. Tak sedar dah habis satu juzuk, alhamdulillah. Kenapa hadirin? Satu, kerana mulianya bulan ini. Kemuliaan itu kerana antaranya maradatul jin yang kita bacakan hadisnya dulu. Jin-jin yang ganas-ganas itu dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Belenggu dalam dua maksud. Satu, belenggu betul-betul dirantai. Tapi kenapa yang lain ada lagi? Memang ada jin-jin yang kecil-kecil umpamanya ada, tetapi mereka terbelenggu dengan payah nak goda manusia, sebab kita selalu dan sentiasa buat kebaikan, gitu ya. Itu nama perisai. Itu maksudnya perisai daripada hawa nafsu, perisai daripada jin dan syaitan. Kata sebahagian ulama, perisai juga daripada jin yang betul-betul, yang mengacau orang tu kan, yang menakutkan orang tu kan. Itu juga dengan jalan berpuasa juga perisai dia. Karena bila berpuasa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak berpuasa dia selalu ingat pada makanan, selalu ingat pada aiskrim, selalu ingat pada cendol. Maaflah bulan Ramadan dalam keadaan PKP macam ni mungkin payah sikit nak dapat
cendol tadi tu. Ayak tebu. Jangan sebut banyak sangat tengah puasa ni. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Nah, jadi puasa sebagai perisai zahir dan perisai batin. Kita nak kongsikan sedikit amalan mudah hadirin untuk kita perisaikan diri kita ya daripada 4 perkara. Amalan ini berasal daripada mufti Negeri Sembilan yang dulu, iaitu Al-Alim Al-Faqih Al-Arif Billah, seorang wali Allah, Al-Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad Said Al-Linggi, wali Allah besar di Negeri Sembilan. Beliau katakan, amalkan membaca surah Ad-Duha dalam 2 waktu, iaitu pada waktu subuh, terbit matahari, dan pada tenggelam matahari, iaitu waktu maghrib. Maksudnya selepas subuh kan terbit matahari itu. Saya dah bagi tahu dahulu kalau tak silap. Macam mana kita nak tahu terbit matahari? Mudah sahaja. Tahu dahulu waktu subuh. Waktu subuh tu pukul berapa? Tahu dahulu. Kita ambil mudah, untuk hitungan yang mudah. Katalah waktu subuh pukul 6. 1 jam 20 minit. Waktu itulah namanya terbit matahari, waktu syuruk. Cuma orang yang solat sunat isyraq jangan solat dulu ya. Dia kena tunggu ketika matahari tu 1 galah tinggi dia, ataupun 1 lembing 1 tombak. Hitungan moden 16 atau 17 minit. Tapi yang amalan yang kita nak baca ni ketika terbit matahari. Bila? Tanpa kita tengok matahari di luar tu terbit ataupun tidak. Kan sekarang waktu hujan kan. Jadi tahu dulu waktu subuh. Waktu subuh sekarang pukul berapa waktu subuh sekarang Ustaz? Waktu subuh. Kita ambil mudah-mudah saja ya. 5.54 kata Ustaz Syafi'i. Kita ambil mudah dulu, hitungan mudah. Saya pun tak apa nak ingat. Ustaz Syafi'i kata 5.54. 5.54 campur 1 jam 20 minit. Payah sikit nak kira, ambil mudah-mudah lah. Pukul 6 lah pukul 6 campur 1 jam 20 minit. Jadi pukul apa? Pukul 7.20 minit. Waktu itulah namanya waktu syuruk. Waktu terbit matahari itulah dia. Keluar matahari ni. Waktu ni kita baca. Tapi untuk solat sunat isyraq duha jangan dulu, kena tunggu dulu dia naik atas 16 ataupun 17 minit tu bagi orang yang rajin solat isyraq, sunat isyraq. Nanti kita akan kongsikan fadilatnya, dapat pahala 1 haji dan 1 umrah. Akan kita kongsikan sesi yang lain insya-Allah. Baik, ketika terbit matahari tadi tu, hitungan kita tadi berapa? 1 jam 20 minit, pukul 7:20 minit baca ini. Apa yang dibaca? Surah Ad-Duha baca 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai akhir. Habis. Baca lagi kali kedua. Habis. Ketiga, 4, 5, 6, 7 habis. Yang kedua baca bila? Bila dia tenggelam nanti. Bila dia tenggelam? Waktu maghrib. Cuma saya nak nasihatkan, bila sudah masuk tenggelam maghrib tu, orang pun azan. Kan kita buka puasa lah ni, jangan sibuk baca ni lagi dulu, jangan dulu. Bila buka sahaja waktu maghrib, kita Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna faghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba adh-dhama'u wa btalatil 'uruqu wa thabata al-ajru insya-Allah. Kita buka puasa. Ya, bukanlah semua sekali. Habis nanti lepas kita buka puasa, kita nak solat dulu ke? Lepas solat tu bacalah 7 kali Ad-Duha. Kalau tak pun anak-anak tak boleh nak solat dulu. Kalau tak makan nanti kita pun tak tahu habis. Tumpah kuah budak kecil. Kita pun entertain mereka, makan sama-sama. Habis nanti sementara nak tunggu perut turun sikit, baca Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wa laili idza saja. Apa khasiatnya? Ni hadirin, ini petua ni ini amalan. Ini bukan fatwa, ini petua. Supaya hadirin di luar sana faham apa yang saya sebut ini. Amalan-amalan tak semestinya daripada hadis, tak semestinya daripada Al-Quran. Yang namanya amalan yang baik-baik itu silakan sahaja.
Baik, ini antara amalan yang diberikan oleh para awliya untuk kita amalkan. Membaca surah Ad-Duha 7 kali dalam 2 waktu. Ketika terbit matahari, iaitu waktu duha ya. Yang kedua, ketika terbenam matahari, waktu maghrib. Bacalah 7 kali Ad-Duha. Khasiatnya, insya-Allah memelihara 4 daripada 4. Satu, akan memelihara diri orang yang baca tu. Dua, isterinya. Kalau yang baca tu isteri, akan Allah pelihara suaminya kerana dia yang baca. Tiga, Allah akan peliharakan anak-anaknya. Yang keempat, harta bendanya daripada 4. Satu, kecurian. InsyaAllah selamat barang-barang. Dirinya pun insyaAllah selamat, tidak dicuri. Anak-anaknya pun selamat, tidak dicuri orang. Dua, selamat daripada binatang buas. Tiga, daripada sihir. 4, daripada bencana yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil tu contohnya kemek sikit, kenderaan contoh, ataupun gelas pecah, tak apalah tu. Sebab tu yang kecil-kecil, maksudnya yang besar-besar ni Allah akan selamat daripada bencana yang besar-besar. Ya. Hadirin dengan rendah hati, barangkali penonton di luar sana sama ada yang tengok live sebegini ataupun nanti tengok rakaman yang ada ingin nak mengamalkan amalan ini, Al-Faqir ijazahkan tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian untuk mengamalkannya seperti mana diijazahkan oleh seorang yang sangat alim dan faqih dan seorang wali besar di tanah Negeri Sembilan, Syekh Ahmad ibn Muhammad Said Al-Linggi. Maka sama-sama kita amalkan insya-Allah. Amalannya tadi membaca surah Ad-Duha 7 kali ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Mudah-mudahan Allah akan selamatkan 4 perkara daripada 4. Allah selamatkan orang yang membacanya, isterinya, anak-anaknya dan harta bendanya daripada kecurian, binatang buas, sihir dan kebinasaan harta benda. Baik, mari kita sambung. Nabi menyebutkan sedekah menghapuskan kesalahan seperti mana air memadamkan api. Maksudnya pintu kebaikan itu adalah sedekah. Kalau kita nak selalu buat baik, bersedekahlah kita. Saya dah bagi tahu kan dalam perjumpaan yang dulu kenapa Allah sebutkan orang yang hampir meninggal dunia, dia tidak minta nak solat, dia tidak minta nak zakat, dia tidak minta nak haji umrah, bertalaqi mengaji tak, tetapi dia minta untuk bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, pasti aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Kalaulah aku boleh diinjakkan lagi ajalku ke suatu masa yang akan datang, fa asaddaq, aku akan bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, pasti aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Saya dah bagi tahu banyak fadilat bersedekah, paling kurang 5. Kalau ingat lagi lah, dihafal. 1, memudahkan sakaratul maut, sedekah tadi. 2, lampu paling terang dalam kubur. 3, itu tandanya amalan soleh lain yang dikerjakan diterima Allah. 4, pintu paling besar dalam syurga namanya pintu as-sakhawah, pintu sedekah. Pintu puasa kan ar-rayyan. Yang kelima, mudah untuk dihisab hartanya oleh Allah. Itu paling kurang 5 dihafal ya. 1, orang yang banyak sedekah dimudahkan sakaratul maut. 2, lampu paling terang dalam kubur. 3, itu tandanya amalan-amalan soleh lain yang dikerjakan diterima oleh Allah. 4, pintu paling besar dalam syurga namanya pintu sedekah, iaitu as-sakhawah. Dan yang kelima, mudah hartanya dihisab nanti insya-Allah ya, sama-sama kita hadirin. Baik, itu maksudnya sedekah menghapuskan kesalahan. Ya Allah, syukurnya
seperti air memadamkan api. Solat seseorang di tengah malam tu namanya qiyamul lail. Ketika orang tidur tu paling bagus sekali. Ketika orang lain tidur, dia solat. Lalu Nabi bacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun sampai habis. Ayat 16 sampai ayat ke-17. Hadirin, yang terakhir untuk kita peringatkan yang berkaitan dengan perkara ini juga, Nabi tutupkan dengan amalan yang pintu masuk tu untuk yang baik itu ada 3 tadi kan. 1, puasa. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, solat pada waktu malam. Ini juga disebut oleh Nabi ketika pertama sekali menjejakkan kaki di bumi Madinah. Kata Sayyidina Abdullah bin Salam, beliau lihat ramai orang berkerumun di border di kawasan Madinah, bertanya, kenapa? Lalu mereka mengatakan, kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Ni peristiwa hijrah. Akhirnya semakin ramai dan mereka ada riwayat menyebutkan di satu tempat dekat kawasan Quba itu, ketika Nabi hadir, dikatakan mereka melantunkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Thaniyatil wada' ada satu tempat dekat kawasan Quba itu. Wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Itu selalu kita baca itu, masya-Allah. Sangat bagus sekali lantunannya dan seni katanya itu sudah pasti. Kemudian beliau pun join sekali melihat Nabi SAW. Kata Sayyidina Abdullah bin Salam, aku melihat pada wajah Nabi bukan wajah orang yang penipu. Masya Allah, rupa-rupanya ada orang yang Allah bagi kelebihan, boleh lihat orang dan macam mana perwatakan orang itu. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahum yanzuruna binadratillah. Takutlah kamu dengan pandangan firasat orang yang mukmin kerana mereka melihat dengan pandangan Allah. Beliau antara orang yang tahu. Bila lihat orang, beliau mengatakan, aku melihat beliau wajahnya bukan wajah orang yang penipu. Memang Nabi tidak pernah menipu. Memang sebagai seorang Nabi memang begitu. Hatta sebelum dibangkitkan menjadi Nabi pun baginda terkenal dengan Al-Amin. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Salam, awwalu ma sami'tuhu qal, mula-mula sekali aku dengar Nabi bersabda kepada orang penduduk Madinah. Ni maksudnya apa? Sangat penting. Sebab first itulah yang selalu penting. Sebab itu kalau kita masuk universiti, tak terus dalam satu gathering, tidak terus diceritakan apa yang pelajaran ini, tidak. Apa yang akan kamu belajar, tidak. Disyarahkan dulu universiti ini tentang universiti ini macam mana, peraturannya macam mana. Itu penting kan, sebab pertemuan pertama selalunya penting. Sama juga Nabi, first kali Nabi ketika menjejakkan kaki di bumi Madinah, apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, bagilah makan orang, wasilul arham, sambungkan tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, sembahyang pada waktu malam di ketika orang lain tidur. Kalau kamu buat 4 ini, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan salam sejahteranya. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Apa dia 4 tadi tu? Afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, bagilah makan, bagi makan orang yang berpuasa, orang miskin, sedekahkan makanan dekat mereka. Wa silul arham, sambungkan tadi silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam, dan solatlah ketika orang lain tidur pada waktu malam, kamu akan masuk syurga dengan salam, dengan sejahteranya kalau buat 4 ini tadi. Demikian hadirin untuk hari ini. InsyaAllah esok hari Jumaat kita akan sambung pada muka surat
46 hadis yang ke-27 pula insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.